سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita bicara tentang bab ibadat. Setelah kita berbahas tentang bab al-aqidah, ibadah pertama yang disentuh dalam kitab ini adalah zikrullah. Ingat kepada Allah dan menyebut tentangnya. Dan telah kita bicara sebahagian daripada 10 keadaan yang terdapat dalam Al-Quran tentang zikrullah ta'ala. Mana yang pertama, zikrullah adalah arahan daripada Allah. Allah suruh kita ingat kepada dia. Mana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, sebutlah kamu tentang Allah dengan banyak. Yang kedua, ada larangan daripada melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia dunia dan akhirat. Allah tak peduli ke dia. Maksud tak peduli, dia akan terpesong daripada hidayah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka dan membiarkan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Hidup ni tak tahu nak buat apa, tak tahu, tak bangun melaksanakan arahan Allah, bahkan suka untuk melanggar arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita sambung pagi ni, zikrullah membawa kepada al-falahi wal-fawz. Zikrullah, mengingati Allah, berzikir, membawa kepada kejayaan dan kemenangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah dengan banyak, moga-moga kamu berjaya. Hari ini kalau ada syarikat, dia buat konten, dia buat satu pertandingan, disuruh kita tekan banyak-banyak kali, tekan banyak kali, siapa klik banyak kali, nanti dia boleh dapat. Tambah nak raya Cina ni macam-macam, dengan Shopee, Lazada semua. Suruh like je, suruh masuk tengok tak beli tak apa, siapa kerap tengok, peluang lebih cerah untuk menang. Alah, dapatlah, alah cawan satu lagu tu lah, benda-benda merapu kecil. Atau dia tambah poin ke apa bela hari ni, orang duk ligat RM1 je. Tu pun dia bagi tumpuan. Kalau kena bangun ke 12 malam dia bangun, kerana sedikit hapuan itu. Sedang kata Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, sebutlah nama Allah banyak-banyak, kamu akan berjaya. Siapa boleh bagi kejayaan seperti mana Allah bagi? Tak ada. Tapi sedikit sangat yang mencari kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, zikrullah orang yang tidak berzikir, orang yang Allah tak ada dalam fikiran dia, orang yang Allah tidak meniti di bibirnya, dia adalah orang yang lalai,
dan mendapat kerugian yang amat besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kerana harta kamu yang banyak, kesibukan kamu dengan anak-anak, hingga kamu lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lupa kerana pemilikan dunia dia, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat rugi. Lalai daripada zikrullah, tergolong di kalangan orang yang rugi. Rugi pada sisi agama adalah bila tak boleh menjana keuntungan pahala. Adapun dunia melihat kerugian adalah pada tidak menambah harta. Sedangkan harta kalau ditambah banyak mana pun akan habis, dimiliki banyak mana pun akan ditinggalkan. Adapun pahala tidak akan pernah berkurangan dan tak akan pernah Allah sia-siakan. Allah tak akan sia-siakan pahala orang-orang yang baik, yang beriman, dan akan ditukar dengan habuan ganjaran yang lebih besar, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tidak ada pemberian yang lebih besar daripada zikrullah, yang Allah bagi peluang kat kita untuk jana keuntungan yang besar, di antaranya melalui zikrullah. Dan kerana kita ingat Allah, Allah ingat kat kita. Kerana kita sentiasa sebut nama Allah, Allah akan sebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Para malaikat ni kerja mereka ada yang yusabbihun, kerja mereka tasbih saja. Ada sebahagian besar di kalangan mereka, tugas mereka adalah yahmadun, memuji Allah. Yukabbirun, hanya bertakbir Allahu akbar Allah setiap detik. Ada di kalangan mereka yang hanya raki'un, rukuk saja, sujud saja. Ni yang hebat-hebat ni boleh tewas dengan kita bila kita tergolong di kalangan orang yang ingat kepada Allah. Idza dzakarani fi mala'in, kata Allah dalam hadis qudsi, jika hamba aku sebut aku jika Allah sebut, jika engkau sebut aku di khalayak ramai, zakartuhu fi mala'in khairin min, aku akan sebut dia di hadapan khalayak makhlukku yang lebih baik daripada yang dia sebut. Allah puji kita di hadapan para malaikat. Nah, itu kata Allah, fazkuruni azkurkum, ingatlah aku akan ingat kamu. Sebutlah aku akan sebut kamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepada aku, jangan kamu kufur. Kita kalau orang besar teringat kat kita pun, Allah, kita rasa hebat sangat dah. Menteri besar sebut nama aku, tu. Menteri mention aku, tiba-tiba kita up status, menteri komen, oh kita screenshot tu. Menteri Kesihatan komen kemarin sebab aku komen dia sidang media dia, contoh. Sama je dia dengan kita. Tapi Allah bila ingat kita, Allah letak kita pada satu tempat yang selamat, pada keadaan yang baik, pada jaminan rezeki yang halal, pada jaminan kesihatan yang mampu kita beramal terhadapnya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Yang keenam, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, zikrullah adalah kemuncak kepada segala perkara-perkara yang tinggi, perkara yang hebat. Kalau kita boleh bina lagi, negara kita bina lagi bangunan paling tinggi, nombor 2 di dunia lah ni. Dulu bangunan tertinggi dunia adalah bangunan berkembang Petronas, lepas tu ditewaskan oleh beberapa bangunan lain. Yang terakhir Burj Khalifah di Dubai, atau di Dubai. Kita bina pula nombor 2. Kecanggihan yang kita ada, kita mencari kemuncak yang ada di dunia, tapi sebenarnya kemuncak kepada segala kehebatan itu ialah pada zikrullah ta'ala. Dan ia adalah a'zamu min kulli qurbatin, cara yang paling hebat, paling besar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada, tidak ada apa lagi yang boleh merubah ketetapan-ketetapan Allah, dan kamu tak akan jumpa selain daripadanya, yakni daripada Allah ketetapannya, daripada ibadah kepadanya, multahada, suatu yang lebih hebat, lebih baik. Nak cari kona pi jalan lain tak boleh dah. Maka di antara yang diwahyukan kepada Allah, di antara yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran adalah zikrullah. Tanya Allah suruh kita sebut nama-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah ada nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sangat cantik, maka serulah Allah melaluinya, panggillah Dia melaluinya. Itu zikrullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab tadi, wala zikrullahi akbar, dan zikrullah lah yang paling besar sekali daripada segala jenis ibadah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah juga dijadikan oleh Allah sebagai qarin al-a'malis salihah, menyertai setiap amalan yang baik. Tak ada apa-apa ibadah kecuali mesti ada zikrullah. Kita nak solat, dalam solat ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada bacaan Quran. Bacaan Al-Quran ialah afdalul zikr. Sebaik-baik kita mengingati Allah melalui Al-Quran. Kita puasa, bertengok bila kita puasa, lidah kita jadi ringan untuk sebut yang baik. Nak khatam Quran pun bulan puasa, walau duk puasa, bulan kenyang tak boleh khatam. Nak solat banyak-banyak pun bulan puasa, walau mengah solat kita, bulan lain tak mengah pun tak apa, 1-2 rakaat lagu tu. Maknanya ibadah puasa itu membawa kita untuk ingat kepada Allah lebih. Haji, berapa banyak zikir-zikir dalam haji. Bahkan haji itu adalah untuk kita ingat kepada Allah. Londeh semua pakaian, balut dah, pergi duduk tengah panas, berimpit, berjalan jauh, kutip ketui batu lah, baling di beberapa tempat, 3 tempat, tawaf dalam keadaan bersesak-sesak, bermalam di tengah dataran, hamparannya batu, atasnya langit.
Kerana di dalamnya ada zikrullah. Dan kiaskanlah kepada ibadah apapun, dia tak akan terlepas daripada zikrullah. Yang kesembilan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, az-zikru hayatun lil qalb. Zikir ini menghidupkan hati. Orang yang tidak berzikir, hatinya mati. Bila hati dia mati, jadi keras, dia tak peduli, dia tak sensitif dah. Sensor dia rosak. Orang susah, dia tak berasa apa. Orang ditindas, dia berasa ni patutlah kena depa ni. Orang zalim, dia piduk dengan depa pula dah. Sampai tak ada perasaan boleh beza mana baik, mana buruk, mana betul, mana tak betul. Menyokong kezaliman, tak peduli kepada orang yang dizalim. Menyokong kerosakan, tak peduli kepada sebab atau natijah kepada kerosakan. Orang rasuah, pakat punyalah duk bersusun belakang dia, orang nak bela dia. Oh tak apa, dia tak salah, dia tak buat, tak apa. Kalau kita lah, macam-macam dia boleh lihat. Macam-macam kita kena lihat. Nah, ala kulli hal, biar hati kita hidup, boleh beza mana orang baik, mana orang jahat, mana keburukan, mana kebaikan, mana hak, mana batil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, sentiasa berzikir menyebutnya, dan orang yang tidak ingat Allah, tidak berzikir, adalah seperti orang yang hidup dan mati. Siapa banyak zikrullah, maka hiduplah dia. Siapa yang tidak berzikir, dia adalah mayat yang sedang berjalan. Tidak ada manfaat, kecuali hanya untuk menghabiskan umurnya dan menghabiskan apa yang Allah telah tetapkan ke atasnya. Maka kerana itu kata para ulama, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki. Zikir bagi hati ini adalah seperti air bagi ikan. Maka ikan tak akan boleh hidup dalam air, seperti mana hati tak akan hidup tanpa zikrullah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, az-zikru yatrudu syaitan. Zikir ini dia akan mengusir syaitan daripada mendampingi kita. Bab ni ramai di kalangan manusia lalai. Apabila Nabi sebut malaikat suka datang ke rumah orang yang macam ni, macam ni, macam ni, syaitan tak suka duduk di rumah yang macam ni, macam ni, macam ni, kita kena ambil perhatian. Kita kena jaga rumah kita supaya sentiasa diziarahi oleh para malaikat. Jangan biarkan rumah kita menjadi sarang syaitan, iblis, jin. Kerana makhluk yang tak baik akan memberi pengaruh yang tidak baik. Bayangkan kalau ada seekor ular ya, alah, yang kata besar anak jari, besar wayar ni je. Nampak dia duduk bawah kabinet, cari tak jumpa, cari tak jumpa, dia lari ke mana. Boleh tidur tenang tak malam tu? Pakat lawan teka apa, ular kapak ke ular, duduk selau tu dia. Mampu tutup terus pintu dapur. Lagi tak yakin anak ular halus itu keluar. Malam nak tidur dalam bilik tu, lubang pintu tu tutup rapat. Pernah dulu duduk rumah ni, taman ni, dulu hutan belakang tu, tak ada taman sana lagi. Tiap-tiap pagi ada anak ular masuk. Kalau terlupa ya tutup lubang bawah pintu tu,
Ada duk melingkuh. Tak tenang kita. Subhanallah. Ulang tu mungkin memudaratkan, mungkin tidak. Tapi mudarat dia kecil je. Kalau halus orang tu patut tak apa teruk ngalah. Syaitan mudarat dia jelas. Dalam rumah ada majalah tak elok, majalah artis lah, gambar ni. Dalam rumah buka lagu kuat-kuat, karaoke. Dalam rumah ditonton benda yang tak elok. Dalam rumah tak ada dibaca Al-Quran. Dalam rumah tidak ada solat-solat sunat yang didirikan. Ini sarang syaitan. Apa jadi mudarat kita? Kesan buruk syaitan itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan anak-anak kita. Maka siapkanlah rumah kita. Bukan hanya pada cantiknya cat dia, design dia lawa, tingkap dia Masya Allah, ruang makan yang selesa, ruang tamu yang luas, bilik yang amat menenangkan. Tidak. Jadikanlah rumah kita tempat kunjungan para malaikat. Ada zikir di rumah kita, ada selawat di rumah kita, ada bacaan Al-Quran di rumah kita, ada salat-salat sunat di rumah kita, ada tazkirah yang kita saling ingat mengingatkan sesama kita, anak-anak isteri kita di dalam rumah kita. Maka para malaikat datang mengunjung. Lalu mereka berdoa sepanjang mereka ada di rumah kita. Allahumma ighfir lahum, Allahumma barik fihim, ya Allah ampunilah mereka, berkatilah mereka, Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Bayangkan doa para malaikat tak akan ditolak oleh Allah. Allah akan terima permintaan para malaikat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan ini dia akan menetap dalam hati anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Bila manusia ini, anak Adam ini lupa, ghalib, dia pun waswasa, dia mula bisik, timbulkan keraguan dan mengajak kepada kejahatan. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa. Bila hamba Allah itu sebut Allah, ingat Allah, dia akan berpaling daripada manusia tadi. Dia sentiasa duduk dekat kita. Bila ghalib, dia mula ni, lama tak pergi karaoke. Lepas abang dah tak ada dah PKP lepas ni, Korea. Lama tak dia bawa mana? Bila apa? Bila hati lalai daripada Allah. Bila kita sentiasa ada zikir, teringat Allah, lepas kita habis mayang lagi teringat pula, namanya mayang pula, lepas habis lagi teringat pula. Ini zikrullah. Setiap hari teringat nak menyumbang, tak pergi main masjid, nak buat dalam tabung sikit, walaupun beberapa ringgit. Itu zikrullah. Ini mengusir syaitan daripada menghampiri kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, zikrullah juga dia menyibukkan kita daripada menyebut benda-benda tak elok. Mulut kita apabila sibuk dengan benda baik, dia akan ghalib daripada benda yang tidak baik. Mana mungkin terhimpun wangian dan benda busuk. Mana mungkin mulut yang sentiasa baca Al-Quran itu boleh menghina, boleh mengumpat, boleh mengejek. Jika berlaku juga apa yang dia buat daripada kebaikan itu tak betul, niat dia tak betul ke, tak ada masalah. Dia tak boleh berhimpun antara benda busuk dan wangi, antara elok dengan tak elok tak boleh berhimpun. Mesti kalau tak ada yang elok, main yang tak elok. Bila ada yang elok, akan terusir yang tidak elok. Maka jika lidah kita sentiasa dengan zikrullah, lidah ni berat. Kalau terkeluar juga perkataan tak elok, dia akan menyesal. Dia jadi janggal, dia rasa pelik, dia rasa
Awak tahu duk pergi cakap lagu tu. Kerana apa? Lidah kita sentiasa cakap yang elok. Cuba kita lidah kita duk makan yang sedap-sedap. Satu hari masuk dalam mulut tak sedap, ludah terus. Duk biasa makan laksa sedap, orang ni makan-makan pahit. Itu lidah yang biasa. Orang duk biasa makan pahit-pahit ni dia tak apa. Lagi orang abang ni lagi pahit tu dia makan. Lidah biasa. Allah bisa tegal biasa. Yaqulu Allah Ta'ala qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun. Berjayalah, beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang sentiasa khusyuk dalam salat mereka. Yakni salat yang mereka dirikan adalah tanda mereka tunduk kepada Allah. Mereka asyik dengan Allah ketika mereka salat. Yang bermain dalam benak fikiran mereka adalah Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah suka, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Maka orang yang salat dengan khusyuk adalah orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Dan mereka itu berpaling daripada perkara-perkara yang melalaikan, hal-hal remeh yang tak membawa kepada kemajuan akhirat, perkara kecil yang at-tawafih, benda-benda kecil yang langsung tidak memajukan dunia akhirat dia. Walladzina hum, dan mereka itu orang-orang yang menunaikan zakat dan terhadap maruah mereka. Walau Allah sebut ini kemaluan, tapi itu mewakili maruah. Terhadap maruah mereka, mereka jaga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini 10 perkara besar yang kata para ulama merupakan keuntungan bagi orang-orang yang suka berzikir, mengingati Allah di dalam hati mereka, membasahkan lidah mereka, mengulang-ulang menyebutnya, tidak merasa penat dengan zikrullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita diberi peluang untuk menjana suatu pendapatan dalam tempoh sebulan, adakah kita akan lalai dalam tempoh sebulan tu? Bulan ni kena usaha buat ni untuk reward dia, nak dapat habuan tu 100,000. Hujung bulan selesai tugasan ni dapat 100,000. Kita tak lena malam. Kita punya bersengkang mata, apa yang disuruh buat kita buat. Bayangkan sebulan, kalut pilah sat bulan, tinggal pilah sat yang lain, ambil cuti sebulan tak apa. Kita duduk kerja dengan orang tak apa, minta cuti sat sebulan, gaji baru 2,500, nu nak dapat 100,000. Balik dah kita? Tak balik. Nah, demikianlah zikrullah, pahalanya cukup banyak, cukup besar, berganda-ganda. Maka janganlah kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lepas ni kita akan sentuh min fawaidiz zikr, di antara faedah berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.